Bismillahirrahmanirrahim. Ila Mustafa Wasail Ambiya Muslimin Qatibin Amin Syekhuna Asmakuna Jumlah Muslimin Muslimat Amin Nas Ahya Yuhat Fatiha Amin Syaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma aftah 'alaina kitabaka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fi din wa tawfiqna ila siratal mustaqim. Allahumma arzuqna wa nafhama nabiyyin Allahumma salli ala malaikatin qarabin. Yazina ma razaqna fahma ya biyasir wa la tu'asir karim. Atamin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Aziz 'alim. Adada kulli harfin kutiba maktubu ila badi al-'aliyyil dahirin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhan rahmatik wa syaratak zakina masina ya dzal ikram. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi ilaihi yajru amru kulluh. Ya fatahani iftahina fatahan qibah fatahani fatahani. Allahumma anta maqsudi ila matlubi atini hamataka wa ma'rifatak ba'da akhilni mudakhalan sidiki wa akhrijni mukhlan sidiki wa ja'alni yadunka sultan nasira. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita Allah sempat masih lagi kita diberi peluang untuk mengikuti daurah ini. Mana kita sampai pada ke surat ke-8 kan? 8. 8 tu berhenti kat mana? Ke sin. Sin tu. Ke tengah-tengah. Dia ingat mana? Ke mula balik sin tu. Ma tafsilu hajbi nisa. Jaddah. Baik. Jaddah. Wal jaddatu min jihati. Okey, kita baca secara sepitas saja. Jadi sin ni jim tafsir ni. Sekarang nak tentang cerita tentang huraian tentang hajbi nisa. Jadi nak kata mula tu bintul beni. Cucu perempuan bagi anak lelaki itu dihijabkan akan dia oleh 3 orang. 3 orang menghijabkan dia. Itulah anak lelaki. Kemudian cucu lelaki dan 2 anak perempuan. Maka lebih. Wal jaddatu. Kemudian apa lagi yang menghijabkan bintu ibni ni. Wal jaddatu min jihati ummi. Bukan. Ini sekarang baru. Masuk baru. Wal jaddatu dan nenek min jihati ummi daripada pihak ibu. Nenek pada pihak ibu. Maknanya ibu punya ibu, ummu yahjubuha isnani, menghijab akan jaddah min jihati isnani oleh 2 orang. 2 orang yang menghijabkan dia. Siapa tu? Al-um wal jaddatu allati hiya aqrabu minha. Pertama ialah al-um, ibu tu sendiri. Jadi ibu akan menghijabkan jaddah. Akan menghijabkan ibu bagi ibu, umul wal jaddatu allati ahwa, dan juga dan siapa lagi yang keduanya yang menghijabkan dia, dan nenek allati hiya aqrabu. Nenek yang iaitulah jaddah tu aqrabu, yang terlebih hampir minha daripadanya pada al-jaddah. Tapi min jihati ummi faqat.
daripada pihak ibu sahaja. Illa min jihat la min jihati atau la min jihatil ab. Tidak daripada pihak bapa. Nenek daripada pihak ibu, tidak pada pihak bapa. Nampak tak? Okay, mungkin kita boleh tunjukkan sedikit lah. Bismillah. Okay, dia kata yang menghidapkan jadah ni apa? Pertama, ibu. Jadi, katakan, pertama ibulah. Jadi, kalau ada, pertama ibu. Sekarang kita cerita tentang umul ab. Ibu bagi ibu. Di bawah je ni ada apa? Ibu. Bawah je siapa? Si mayat. Baru nak belajar tulis. Pakai jari. Okay. Jadi ada dua. Satu okay, sekarang yang menghijabkan siapa? Yang menghijabkan ini adalah ni sekali. Ibu je. Jadi bila ada ibu, ni tak dapat makan pesaka sebab ada ibu. Jadi nenek tak dapat lah. Ibu yang menghijabkan dia. Dan yang kedua ialah jaddah alati hiya aqrabu minha. Jaddah. Okay, katakan ada lagi ibu lagi. Ada katakan ada agak nak tulis ni sekejap. Senang. Dia katakan ada 3 Okay, ada. Ni apa ni? Nenek moyang. Jadi ada bawah tu apa? Bawah ada siapa? Ada ibu. Okay, bawah ni si mayat lah. Baik, jadi siapa yang menghijabkan lagi? Tu ini dia maksudnya dekat atas lah. Jadi yang menghijabkan dia yang terlebih hampir. Jadi kalau ada maksudnya nenek lah, ni moyang je. Ibu bagi ni. Ni katakan ni jadah kan, ni jadah tu. Ni kata jadah kita cerita tu. Wah, titik pun salah tadi. Jap. Faham Okay. Kita pun nama takut hang. Okay, jadi inilah yang menghijabkan ni terlebih hampir pada Jadi ni tak dapat jadi hijabkan. Sebab apa? Ada maksudnya yang menghijabkan nenek tu siapa lagi? Yang menghijabkan nenek ialah nenek yang hampir dengan si mayat. Jadi bila ada jadi katakan ni dia tak adalah sekarang ni. Sekarang masalah tak ada ibu. Ibu dia tak ada. Lepas tu lah boleh ambil pesaka kalau ada ibu. Tak dapat lah. Tak dapat lah nenek je. Sekarang masalah ibu ni tak ada. Dia ibu tak ada. Ada nenek je. Jadi nenek ni betul ada moyang. Moyang ni dihijabkan dengan nenek. Tapi min jihati umi faqat, daripada pihak ibu sahaja. Sebab aja datuk yang dia ada pihak bapa dan pihak datuk. Katakan ada
Ada apa si mayat tu. Mayat bahasa kadang buat pangkah kan. Pangkah senang. Okey. Jadi ada katakan ada up. Memanglah ada up kan. Dia mesti ada bapa. Okey. Bapa si mayat. Okey, bapa si mayat pun ada uh, ada apa? Ada jadah juga. Ada bapa. Ada nenek je. Ada nenek. Nenek je bagi up. Okey, katakan ada lagi. Sana tak? Ada lagi nenek. Up. Jadi yang menghijabkan maksudnya yang hampir tu daripada pihak ibu saja. Pada pihak bapa tak kira. Ni mana ada lagi lah ni. Tak tulis, tak muat lah. Tulis kan. Jadi ada jadah ni. Okay, katakan ni. Moyang je. Jadi nak kata ab ni lebih hampir dengan dia sebab ni dua lapis je kan. Ni nenek. Ni tak moyang. Tapi walaupun ada yang lebih hampir tapi pada pihak bapa. Maknanya itu tak akan menjak ab. Ni. Ataupun Ini yang terlebih hampir kira pada pihak mak, tak kira pada pihak bapa. Jadi katakan masalah ni dia tak ada. Ada datang baris ni. Okay, katakan dia tak ada, ibu tak ada. Dalam ni lepas tu moyang nenek pun tak ada. Yang ada moyang. Jadi moyang ni dia tak dihijab dengan datuk nenek yang belah bapa ni. Walaupun lebih hampir ab ke apa ke yang lebih hampir. Sebab dia kira belah mak saja yang bau hampir pihak mak. Okey. Seterusnya waljadatu kurba. Waljadatu min jihati abi yahjubuha arba'atun. Waljadatu dan nenek daripada pihak bapa. Yahjubuha menghijab akan dia nenek pada menghijab akan nenek pada pihak bapa tu. Arba'atun 4 orang. Siapa hijabkan al-ab dan bapa, al-um dan ibu. Jadi kalau ada bapa dengan ibu, nenek daripada bapa tu dia tak dapat apa. Wal jadatu kurba dan jadatu kurba dan juga jadah nenek yang lebih hampir min jihati ummi daripada pihak ibu. Pada pihak ibu dan juga wajatu kurba min jihati abi dan nenek yang lebih hampir pada pihak bapa. Ni dia tengok pihak dua-dua pihak. Ni beza dengan tadi. Dia kalau jadah min jihatil ab. Jadah min jihati ab kan. Nenek daripada pihak bapa. Jadi dia menginjakkan bapa, ibu dan beza nenek daripada yang lebih hampir pada pihak ibu dan juga nenek lebih hampir pada pihak bapa. Dua-dua pihak menghijab ke dia ni. Dua-dua pihak. Kalau tadi satu pihak ibu saja. Ini pihak bapa dan pihak ibu. Boleh kan? Faham tu? Wal ukhtu syaqiqatu yahjibuha salah satun. Dan ukhtu syaqiqah. Saudara perempuan seibu sebapa. Yahjibuha menghijabkan dia ukhtu syaqiqah salah satun oleh 3 orang. Siapa salah satu? Al-ab wali benu. Bapa dan anak.
wabnu bani, wabnu bani. Dan cucu daripada anak lelaki. Cucu daripada anak lelaki. Wal ukhtu, senanglah. Wal ukhtu min abi. Dan ukhtu saudara perempuan min abi pada bapa. Ukhtun li ab. Ukhtun li ab. Maksudnya saudara perempuan sebapa. Yahjuha sitatun. Menghijabkan dia oleh 6 orang. Siapa 6 orang tu? Al-abu. Pertama ialah bapa. Wal wal ibnu dan anak. Wal bani dan cucu lelaki pada anak lelaki. Wal akhu syaqiqu. Akhu syaqiq. Saudara lelaki seibu sebapa. Wal ukhtu syaqiqatu. Dan ukhtu syaqiqah. Saudara perempuan seibu sebapa. Faktara idza sarat asabatan ma'al binti atau binti bani faktara. Jadi ukhtun syaqiqah. Okey, tadi yang hijabkan siapa tadi? Yang hijabkan akhu min ab ni. Kalau susah sangat tengok jadual. Ke surat 10. Akhu ni ab. Yang kan ada tu, nombor 4. Akhu ni ab tu. Dia menghijabkan akan dia 6 orang kan. Ab, ibnu. Ab, ibnu ada situ. Lepas tu ibnu ni cucu ada. Lepas tu ukhtu min ab. Lepas tu akhun syaqiq. Tu ada syaqiq, tu ada syaqiq tu. Cuma ni dia terpinci sikit detail sikit kitab ni. Dia ada lagi. Wal ukhtu syaqiqah. Lagi menjakan ukhtu syaqiqah. Saudara perempuan seibu sebapa. Faksara. Seorang ataupun lebih. Tapi masa bila idza sarat asabatan ma'al binti. Apabila jadilah ukhtu syaqiqah tu jadi asabah beserta anak perempuan. Atau binti bani. Ataupun cucu perempuan daripada lelaki. Faksara. Maksudnya seorang ataupun maka lebih. Jadi mana syaqiqah pun menghijabkan dia. Syaqiqah pun menhijab akhun li'ab. Tapi syaqiqah menhijab masa bila? Masa dia jadi asabah ma'al binti. Ini masalah asabah bil ghairi. Ada skrin tu? Macam mana ni? Share. Sekejap jangan nak keluar balik ni. Tak nak keluar lah. Okay, tengok balik. Maksudnya soalan ni bila jadi asabah ma'al ghairi. Ukhtun dia bila kata ukhtun syaqiqah ni dia bila bersama dengan bintun bintu ataupun dua bintun. Seorang ke banyak ke ataupun cucu, dia akan jadi asabah al-ghairi. Contoh kita buat bintun, kita ada anak perempuan. Baru nak belajar tulis. Okay, bintun. Contohnya ada bintun. Terus ada ukhtun syaqiqah. Dan saya akan menginjakkan apa tadi? Sekarang cerita tentang akhun. Ukhtun minal ab. Ukhtun minal ab. Akhun li abin. Ukhtun li abin. Ukhtun li ab. Okay, jadi sebab bintun ni dia bila asalnya bintun seorang makan 1/2 kan, anak perempuan.
Okay, jadi bila ada syakikah ni, ukhtun syakikah, kemudian syakikah akan makan asabah. Dia yang syakikah maksudnya ni panggil asabah ma'al ghairi. Maksudnya dia makan asabah berserta dengan bintun. Okay, apa? Asabah ma'al ghairi. Kemudian masa tu, okay. Jadi ukhtun ab ni sekarang dia dihijabkan oleh syakikah. Jadi dia mahjub lah. Pemanggilan mahjub hasyak. Mahjub. Sebab ni dia kata tu, dia dihijabkan oleh ukhtun syakikah bila dia makan asabah beserta bintun contohnya. Seorang ataupun lebih. Jadi kalau kita nak selesaikan masalah ni apa? Macam mana? Buat. Dua ni atas. Dia asal masalah. Okay, 2 bagi 2, 1. 1 untuk bintun, 1 untuk syakikah. Ni tak ada apa. Itu contohlah, boleh buat contoh lain kalau 2 orang ke. Okay, wa ukhtani syaqiqatani faksara. Dan juga menghijabkan akan dia menghijabkan akan siapa sekarang ni, ukhtun al-ukhtu minal ab wa ukhtani, dan 2 orang saudara perempuan syaqiqatani, seibu sebapa. 2 orang saudara perempuan seibu sebapa. Kita boleh tengok situ muka surat 9 tu, nombor 5. Ukhtun al-ab tu kan ada 2 orang saudara perempuan, ada 2 syaqiqah. Tu lah kata 2 syaqiqah tu. Faksara maka lebih. Ni jadual tu yang ambil pada ada masa ni dah ringkas kan jadual ni. 2 ke lebih ke. Kenapa listiraqi sulusai ni? Kerana menghabisi 2/3. Sebab masa ni dah habis 2/3 dah. Izalam yakun malaha mu'sibun atau mu'asibun. Ya, izalam yakun laha mu'asibun. Apabila tiada didapati baginya, bagi ukhtun li'ab ni, mu'asibun, orang yang mu'asabahkan dia. Kalau dia tak makan asabah, dia tak ada asabah ma'al ghairi, maka dia akan tak dapat, dia dihijabkan lah oleh 2 orang syakikah. Kita kan sebab kalau 2 syakikah, kita ingatlah kalau syakik nanti akan datang. Sebab syakikah ni dia kalau seorang dia makan 1/2. Kalau 2 orang dia akan makan 2/3. Jadi bila dia makan 2/3, dah habislah bahagian 2/3 untuk perempuan tu. Sebab itulah ukhtun li'ab ni tak dapat, dah habis 2/3. Tapi kecuali adanya di sana apa, mu'asib, ada orang yang mu'asabahkan dia. Masa tu dia boleh makan balik. Contohnya ada, sebab dia ni panggil ada asabah bil ghairi. Dia akan datanglah, tahu faham ke tak? Kau baca sekarang, beritahu. Dia panggil apa? Asabah saudara perempuan sebapa ni. Dia panggil ada sana masalah dia boleh dapat asabah asabah bil ma'al ghairi pun boleh, ataupun asabah bil ghairi. Asabah ma'al ghairi, asabah serta orang lain. Itu kalau dia bersama bintun, bersama anak perempuan ataupun cucu perempuan. Ataupun kalau dia bersama dengan syakikah, dengan ataupun dia bersama dengan, dipanggil ada agak asabah satu lagi,
Sebabil kan. Putus. Dia boleh Macam kalau dia makan asabah. Contohnya bila dia bersama dengan bintun, dia akan makan asabah. Wal ukhtu wal ukhtu minal ummi yahjubuha min man yahjubuhu akhaha. Maka taqaddama zikruhum. Wal ukhtu minal ummi, dan saudara perempuan daripada ibu. Saudara perempuan seibu. Ukhtun di ukhtun di yahjubuha, menghijabkan dia ukhtun di oleh man yahjubuhu akhaha. Menghijabkan dia oleh mereka orang yang menghijab iaitu man akan akhaha, akan saudara lelakinya, ukhtu minal ukhtu minal maka taqaddama zikruhum. Dia ukhtu al-ukht minal dia samalah. Siapa yang hijabkan akhun minal maksudnya akhun minal ni akhun di sama dengan ukhtun di Dua-dua sama. Maksudnya siapa yang hijabkan ukhtun li samalah dengan orang yang menghijabkan akhun akhun li Tengoklah jadual tu kan, jadual taksib tu. Sebab tu ada dua tu sama. Akhun yang tu sama. Maksudnya yang hijabkan dia ukhtun ni sama dengan orang yang menhijabkan akhun tu. Muka surat 9 tu, nombor 6 tu. Maka taqaddama zikruhu, maksudnya telah terdahululah oleh sebutannya. Sebutan man yahjubu akhaha. Man yahjubu akhaha, orang yang menghijabkan akan akhaha, akan
saudara lelakinya. Di tu. Wa idza sarat al-ukhtu fa aktsara syaqiqatan aw min abi asabatan. Syaqiqatan aw min abi. Asabatan. Ni jadi khabar dia. Sarah. Maksudnya asabatan. Menjadilah asabah. Ma'al binti atau binti beni. Jadi asabah ma'al binti beserta anak perempuan ataupun binti beni ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Faksara maksudnya seorang ataupun maka lebih. Hajabat man yahjubuhu akhuha. Nescaya menghijablah oleh man yahjubuhu, menghijablah siapa? Menghijablah oleh ukhtu. Ukhtu tu sama syaqiqah ataupun minat dia akan menghijabkan man yahjubu akhuha, orang yang menghijabkan dia akan man oleh akhuha, oleh saudaranya al-ukht. Al-ukht sama syaqiqah ataupun minat ab tu. Nampak tak? Boleh dia tulis. Maksudnya kalaulah katanya apabila menjadi ukhtu tu ataupun contoh ukhtu kan, ukhtu syaqiqah, qaf macam tu lah dia. Faham kot? Jadi dia bila dia boleh jadi makan asabah, jadi asabah beserta binti. Katakan masalahnya ada bintun. Bintun. Bila masa syaqiqah tu dia bertemu dengan bintun, bintun ni akan dapat 1/2 dan syaqiqah tu yang akan makan asabah. Dipanggil asabah ma'al ghairi. Asabah serta orang lain. Asabah serta siapa? Serta bintun. Jadi bila dia jadi asabah ma'al ghairi, dia akan menghijabkan orang yang menghijabkan saudara lelaki dia. Hajabat man yahjibuhu akhuhu. Dia akan menghijabkan orang yang menghijabkan akan saudara, menghijabkan dia oleh saudara lakinya. Maknanya dia menghijabkan orang yang menghijabkan oleh saudara laki dia. Saudara laki-laki dia tu hijab siapa? Kan syaqiq. Saudara laki dia syaqiq kan. Jadi syaqiq tu dia macam-macam dihijabkan. Dia jadi akhul li'ab, ibnu akhin syaqiq. Jadi dia akan menghijabkan orang yang menghijab oleh saudara lelaki dia. Jadi kalau ada akhun li'ab situ, maka akhun li'ab tu akan dihijabkan. Sebab akhun li'ab tu dihijab oleh syaqiq. Jadi bila dia menjadi asabah tu, akhun li'ab pun dia akan dihijab. Dihijab oleh siapa? Oleh perempuan tu. Ukhtun syaqiqah. Itulah faham tak ni? Tak faham, tengok balik. Wa fi zalika yaqulu al-habibu al-lamatu. Dan pada demikian itu, yang zalika iza sarat sini al-mazkur kata iza sarat ukhtu fa aksara syaqiqatan. Di akhir tu yaqulu habibu, berkatalah al-habib al-lamatu, al-alama Abu Bakrin ibnu Abdurrahmani ibni Shihabuddin al-Alawi fi manzumatihi, pada manzumah dia, pada dia buat syair dia. Jadi dia kata apa?
Wal ukhtu in bil binti asabuha. Wal ukhtu dan saudara perempuan in bin binti asabuha jikalau dengan anak perempuan. Asabuha mengasabah. La bintu tu hak akan ukhtu tu. Menerjemahkan asabah ma'al ghairi berserta dengan bintu tu. Tahjubu man yahjubuhu akhuha. Tahjubu ni saya menghijablah ukhtu tu. Man yahjubuhu akan orang yang menghijabkan akan man itu akhuha oleh saudara lelakinya ya ukhtu. Syaqiq tu. Siapa yang Syaqiq hijabkan ukhtu pula, dia pula pergi hijabkan Syaqiq tu. Wal mu'tiqatu yahjubuha asabatun nasabi atiqiha al mu'tasib al-muta'assibuna bi anfusihim. Base itu. Gambar mu'tiqatu dan mu'tiqah. Siapa? Mu'tiqah. Tuan perempuan yang memerdekakan. Yahjubuha menghijabkan dia. Akan mu'tiqah tu oleh siapa? Asabatu. Oleh asabah nasabi atiqiha. Asabah nasab atiknya hamba pemerdekaannya. Hamba pemerdekaannya mu'tiqah. Jadi asabah orang yang makan menghabisi pesaka bagi hamba pemerdekaannya kalau ada, dia lah akan menghijabkan mu'tiqah tu. Tapi yang mana asabah yang mana? Asabah tu yang al-muta'assibun lah. Asabah yang muta'assibun. Yang makan asabah bi anfusihim dengan diri mereka sendiri. Bi anfusihim dengan diri mereka sendiri asabah tu. Bukan yang makan asabah bil ghairi ke ma'al ghairi. Makan sendiri. Macam bapa, anak, ibu tu. Sin. Alamaza yubna babul hajbi. Alamaza di atas apakah yubna dibinakan babul hajbi akan bab hijab ni. Apakah dia punya asas kaedah dia. Jim jawabnya yubna babul hajbi ala qaidataini. Dibinakan akan babu hijab di atas dua kaedah. Al-ula al-qaidatul ula. Kaedah pertama apa? Anna kulla man adalah biwasitatin hajabathu tilkal wasitatu illa waladal ummi. Ada dua kaedah. Kaedah untuk bab hijab. Pertama apa? Anna kullaman, bahawasanya setiap mereka adalah biwasitatin. Setiap mereka yang berhubung. Ittisalah yang berhubung dengan hubungan mayat tu. Biwasitatin dengan wasitah, dengan perantaraan. Yang berhubung dengan perantaraan. Hajabathu tilkal wasitatu. Macam menghijabkan akan man itu oleh tilkal wasitah. Okay, oleh demikian itu wasitah. Wasitah perantaraan itu sendiri yang menghijabkan dia. Contohnya apa? Contoh ada datuk bapa mayat. Datuk bapa mayat. Okey, dari bapa tu dihijab. Datuk dapat tak? Datuk tak dapat. Sebab dia dihijab oleh wasitah. Apa wasitah perantaranya? Bapa tu. Bapa yang jadi perantaran antara datuk dengan mayat. Jadi bapa itulah akan menghijabkan datuk. Illa waladul ummi, melainkan anak bagi ibu. Anak bagi ibu. Dia tak ada hijab. Dia tak dihijab dengan bil Maksudnya mereka tu tak dihijabkan dengan ibu. Mereka tu tak dihijabkan dengan ibu.
Saya fa'in walad ni masuk ramai lah. Termasuk ramai sekali. Walad panggil mudaf, mufradun mudaf ya ummu, mufradun mudaf. Walad tu mudaf. Tapi dia mufrad kan, tunggal, jadi ya, makna umum. Maksudnya auladal ummi. Aulada ummi. Fa innahum la yuhjabuna bi ummi. Fa innahum la yuhjabuna bi ummi. Maka bahasa mereka tu tidak dihijabkan dengan ibu. So ibu tu macam wasitah juga kan. Tak gitu. Tapi tak dihijabkan dengan ibu. Biar anak dia mesti dapat. Gitu. Kemudian asalnya tu yang kaedah asalnya yang kedua. Ya al-mazkuratu fi qawli Ja'bari. Ya al-saniyah ni al-mazkuratu ialah disebutkan pada perkataan Ja'bari. Fal jihatu fa bi jihati at-taqdimu summa bi qurbihi wa ba'dahuma at-taqdimu bil quwwati ja'ala. Dia nak dahulukan yang mana satu? Mana nak utamakan kan hijab kan? Jadi siapa yang dihijab? Macam nak tahu yang mana kena hijab, mana yang tak kena hijab? Pasal apa tu dia hijab yang lain. Contohnya datuk pun semua. Dia ada kaedah. Kaedahnya wabil jihati at-taqdimu. Maka dengan jihah itu adalah at-taqdimu. Dengan pihaklah didahulukan. Pertama sekali tengok pada pihak mana? Pihak ibu ke, pihak bapa ke? Jadi jadi kalau pihak tu yang dia ada pihak ibu ke pihak bapa contohnya. Maksudnya macam ni. Jihad ni maksudnya apa? Jihad yang ni jihad tu usubah ada berapa? Pertama al-bunuwah. Dipanggil ni jihad tu usubah ada pertama al-bunuwah ke anak, keanakan. Tu bagi pihak je. Kemudian al-ubuwah. Summa al-ubuwah. Kemudian ke bapaan. Boleh tak? Kita nak tulis. Tak lazim kita. Boleh? Apa lazim nak? Tak nampak. Siapa? Jadi pihak jihad ni pertama apa? Dengan jihad tu usubah. Jihad tu baik tulis type ni senang tak? Al-usubah jihad mengambil asobah. Pertama apa? Pertama sekali dia ikut turutan. Pertama al-bunuwah. Keanakan. Maksudnya keadaan apa? Keanakan, bukan kekanak-kanakan ni. Jadi anak lah. Bila dia anak,
dia utamakan dulu. Itu anak dulu. Yang kedua, al-ubuwah. Summa al-ubuwah. Struggle kat dia tulis macam ni. Boleh type tak? Type ni senang kan? Tak boleh type tak ni? Pakai lain. Faham Kalau tak faham, buat faham. Pertama, kedua al-ubuwah. Mana bapa? Al-ubuwah. Dan yang tiga, bapa siapa? Al-jududah. Pihak datuk. Itu datuk je kemudian. Bapa je dahulu. Jadi bapa je mengijakkan datuk. Al-judu. Allah Akbar. Boleh tu Al-jududah. Kemudian siapa? Yang keempat, al-ukhuwah. Pihak al-ukhuwah. Itulah saudara-saudara. Al-ukhuwah. Boleh tu. Kan kemudian panjang lah. Penat tak tulis ni. Kena banu ukhuwah. Ada cara. Kemudian banu ukhuwah. Banu ukhuwah. Nombor 5. Banu al-ukhuwah. Tahu susah terlepas jari. Okay. Lepas tu, yang seterusnya, kemudian al-umumah. Yang keenam. Al-umumah, maksud pakcik. Al-umumah. Okay. Seterusnya, al-wala'. Ketujuh al-wala'. Jadi penghulu ke. Kemudian baitul mal. Ke-8 Dasari, tak ada apa. Baitul mal. Azan lah. Pandai-pandai baca, faham baitul mal. Tapi baitul mal kalau muntaziman inkana muntaziman. Inkana muntaziman. Kalau tersusun, teratur. Inkana muntaziman. Bolehlah pandai. Kemudian rod. Rod. Tak tulis ni. Kemudian rod, kalau dah tak muntazim, rod atas ashabul furud. Di atas golongan fardu. Kemudian zawul arham. Tak ada juga rod tu. Zawul arham. Kemudian last sekali fi masalihil muslimin. Pada maslahat orang muslim. Itu je ha. Asal Allah alam bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وعلى بالصواب. Assalamualaikum.